Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sambung bicara, kalau tak salah halaman 25 betul Ada. Halaman 25. 25 ke 26? Tengah cari. Betul 25. Betul Iaitu salah satu daripada perkara yang penting ialah beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada segala kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebutkan sebagai kitab Allah sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah adalah sesuatu yang sangat mulia. Kita faham macam itulah Kitab Allah tu makna nisbah kepada Allah kerana kemuliaan kitab tersebut. Macam kita kata sini masjid. Masjid ni adalah Baitullah. Baitullah, rumah Allah. Kenapa dikatakan rumah Allah? Adakah Allah menetap di dalam rumah ini? Tidak, bukan Allah menetap dalam rumah ini. Tetapi ini adalah rumah Allah, dinisbahkan kepada Allah, maka rumah ini menjadi mulia, menjadi mulia. Jadi dalam rumah ni rasa tak ada lah kot kita nak joget tak. Kita nak buat senaman pagi lepas sembahyang subuh hari Ahad, buat dalam ni. Buat dalam ni. Jadi jemaah sembahyang subuh tak payah dah pakai jubah lah, pakai track suit siap-siap, pakai t-shirt kan. Pas sembahyang subuh Tok Imam dengan Tok Bilal duduk depan ni, duduk warm up dan sebagainya. Dalam ni. Bukan kat sana, kat luar sana lah. Dalam ni. Ini adalah rumah Allah, suatu yang mulia. Kita tak buat benda yang tidak sewajarnya, Jadi dalam ni nak buat apa? Dalam ni kita nak solat, dalam ni kita nak i'tikaf, dalam ni kita nak zikrullah, zikir kepada Allah, dalam ni kita nak majlis ilmu dan sebagainya, benda-benda yang wajar sesuai dengan tuntutan agama kita, Jadi nisbah kepada Allah, masjid ni rumah Allah kerana kemuliaannya. Maka begitulah kita faham bila kita kata kitab Allah ni, maknanya kitab ni adalah mulia kerana dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 buah kitab yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, iaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ataina Dauda Zabura. Dan kami, yakni Allah, memberikan kepada Nabi Daud akan kitab Zabur.
Jadi Zabur ada disebut di dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga Taurat dengan Injil. Allah Ta'ala firman di dalam Quran, wa atainahul injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa Al-Injil, akan kitab Injil. Fihi, dalam kitab Injil itu ada hudan, ada petunjuk, wa nurun, dan ada cahaya. Jadi dalam kitab ni dia ada petunjuk, dia ada cahaya. Ada petunjuk, ada cahaya. Dia tunjuk jalan kepada kita. Jadi dalam kitab Allah, boleh kita kata dalam Quran atau dalam Injil, dalam Taurat, dia bagi panduan kepada kita. Sebab itu dalam Al-Quran kita tak jumpalah sebagai contoh semayang, rukun semayang 13 perkara, kita tak jumpa dah. Ada tak rukun semayang 13 perkara? Jadi panduan dalam Quran dia bagi panduan aqimus solah. Aqimus-shalah, dirikan solat. Panduan dia dirikan solat. Itu kata panduan tu, hudan. Panduan aqimus-shalah. Dalam solat ni warka'u, sujud. Wasjudu, rokok, warka'u, rokok. Wasjudu, sujud. Hendaklah kamu rokok, hendaklah kamu sujud. Panduan dia, warka'u wasjudu. Kalau ada masalah, Allah bagi panduan, wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka umat Islam hendaklah syura, hendaklah bincang antara mereka. Macam mana nak bincang quorum berapa orang? Itu Quran tak cerita. Quran tak cerita quorum kena cukup 1/3 ke 2/3 ke. Quran tak cerita. Quran cuma bagi panduan urusan kena ada syura, kena ada bincang. Macam mana kamu nak bincang? Itu hal kita lah. Kita buat sendirilah. Quran bagi dasar saja. Dasar inilah panduan. Wa amruhum syura bainahum. Quran suruh kita berzikir, wadhkurullah, zikirlah kamu kepada Allah. Samalah Quran, Taurat, Injil ni dia ada panduan. Hudan wa nur, wazkurullah, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak zikir? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maknanya dalam semua keadaan lah. Kan? Quran sebut 3 tu tak? Kita tak lari pada 3 tu. Sama ada duduk, berdiri atau berbaring. 3 tu tak? Kalau atas kapal terbang, atas kapal terbang macam mana? Duduklah tak? Duduklah, atas kapal tu duduk. Jadi Quran sebut 3 tu komplit, merangkumi semua. Duduk, berdiri, berbaring, atas lambung. Kalau tengah berlari pun dirilah. Ada berlari sambil duduk? Tak ada kan? Jadi maknanya 3 keadaan yang disebut dalam Quran, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring itu, maknanya dalam semua keadaan tu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran dia bagi panduan. Dia bagi panduan Jadi wazkurullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kita diingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Ya, kita kalau jatuh pun kita kata Allah. Allah jatuh, ya. Allah jatuh. Pasal apa? Pasal teringat kepada Allah. Bila kita nampak kemalangan, kita kata apa dulu? Subhanallah, Allah, masya-Allah. Ingat pada Allah, subhanallah, kan. Masya-Allah, kan. Subhanallah tu biasa benda yang cantik, benda yang kagum, kan. Kemalangan ni tak apa cantik. Tengok matahari cantik sangat, subhanallah. Tengok satu benda yang panorama yang cantik, ya, bunga pantai ke apa, subhanallah, cantik. Subhanallah lah, biasanya macam itulah. Kita rasa kagum, ya, rasa kagum, ya. Tapi maknanya tak apalah, subhanallah pun ingat pada Allah lah. Masih ingat pada Allah. Masya-Allah pun ingat pada Allah juga. Astaghfirullah pun ingat pada Allah. Allah pun, Allah, aksiden. Tengok aksiden kemalangan, Allah, aksiden. Maknanya kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang menyatakan tuai ataupun tidak, alamak ni pun daripada Allah mak. Ya. Masa mana kata alamak? Terlupa bawa sejadah. Sampai terlupa bawa sejadah. Alamak. Alamak ni katanya dikatakan daripada Allah. Allah mak, teringat pada Allah, teringat pada mak. Ya. Orang lelaki tak teringat, bapa kata teringat mak lah. Allah mak, terlupa sejadah. Allah mak, teringat pada Allah, teringat pada mak. Allah mak. Jadi lama-lama jadi alamak. Kan? Kan orang belah India kan Allah kan. Kita kan ada pengaruh India. Kita kan dulu datuk nenek moyang kita dulu agama Hindu kan. Allah wallahu a'lam itu kan. Jadi katanya alamak ni Allah mak, alamak. Kan. Jadi maknanya masih ingat kepada Allah, ya. Satu lagi pandangan dia kata alamak ni Allah ma'aka. Allah bersama-sama kamu. Allah ma'aka. Allah ma'aka. Allah bersama kamu. Allah mak, alamak. Ma'aka tu mak jadi mak, alamak. Lama-lama evolusi dia tu. Allah bersama kamu. Katanya macam itulah. Jadi agak-agak mana-mana yang lebih tepat, yang ni kan yang ni. Agak-agak lah. Mana? Atas kan yang bawah? Mungkin boleh di atas, boleh di bawah. Tapi tak apalah, makna yang atas pun kalau kata alamak ni masih ingat pada Allah ni, Allah mak. Kalau kata yang bawah ni pun ingat pada Allah juga. Allah ma'aka. Allah bersama-sama dengan kamu, ya. Tapi janganlah duk ulang, duk zikir alamak, pegang tasbih ke alamak. Janganlah itu, kan. Ini terkejut tergempak bolehlah kata kan, sekali-sekala alamak kan. Bila nak zikir sebut bagi betul lah Allah, subhanallah dan sebagainya. Jadi sebab itu saya ada sebut dalam Jumaat baru ni, tazkirah Jumaat tentang zikir, ya. Bila kita sebut Abi Lahab, dapat pahala tak? Abi Lahab, dapat pahala tak? Duk zikir Abi Lahab, dapat pahala atau tidak? Saya rasa tak dapat pahala. Tapi kalau kita ulang Tabbat yada Abi Lahabin watab, dapat pahala tak? Pasal apa dapat? Pasal ayat Quran. Pasal kita baca ayat Quran, Tabbat yada Abi Lahabin watab. Tapi kita tak mau baca, kita nak ambil Abi Lahab je, ulang Abi Lahab je. Abi Lahab. Saya rasa tak dapat pahala. Jadi bila kita kata Allahu la ilaha illahu, kita ulang hu je. Hu
hu hu hu, agak-agak dapat pahala. Saya rasa tak dapat. Tapi kalau kita baca penuh, Allahu la ilaha illahu, dapat pahala tak? Dapat, pasal ayat Quran. Itu saya nak mewajarkan. Fir'aun ada dalam Quran, perkataan Fir'aun. Kita ada ulang Fir'aun dapat pahala tak? Tak dapat. Tapi kalau kita baca ayat Quran, ada perkataan Fir'aun, dapat pahala? Dapat 50 pahala. Sebab Fir'aun ada 5 huruf, 1 huruf 10 pahala. Tapi bila kita sebut Fir'aun saja, tak dapat pahala. Pasal kita bukan baca ayat Quran. La ilah. Cakap tu ya. La ilah, dia baca la ilah. La ilah. Tu kalau boleh kita betulkanlah, bagi perhabislah. Kan? La ilah. Tak ada Tuhan. Jadi rosak akidah kita pula. Kita tak maksudkanlah Tuhan tu tak ada, tak maksudkan tapi kadang-kadang kebiasaan kita tu kita sebut tak habis. La ilah. Orang Melayu, la ilah. Tak ada Tuhan. Jadi tak berapa cantiklah. Eloknya kena habislah la ilaha illallah, ya. Baik, jadi Injil ada panduan, ada cahaya, wa musaddiqan, dan membenarkan bagi apa yang ada sebelumnya daripada Taurat. Injil membenarkan Taurat. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, dan Injil Taurat tu sebagai hidayah dan nasihat bagi orang yang bertakwa. Jadi dalam Quran disebut kitab Injil, dalam Quran disebut juga kitab Taurat. Kemudian kata Allah tentang Al-Quranul Karim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran Arabiyya, yang bahasa Arab. Quran mestilah dalam bahasa Arab. Kerana apa? Kerana disebut dalam Quran Arabiyya, Quran bahasa Arab. Jadi kalau terjemahan itu bukanlah Al-Quran, itu terjemahan Al-Quran. Jadi sebab itu hukumnya tidak sama dengan Al-Quranul Karim. Yang kata mukjizat, ya, yang ada i'jaz tu Al-Quran yang bahasa Arab. Ya, yang ada i'jaz tu Quran bahasa Arab. I'jaz panggil. Yang melemahkan i'jaz, melemahkan orang tak boleh lawan tu, itu Quran bahasa Arab. Yang bahasa Arab. Yang terjemahan itu bukan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu ragu-ragu apa yang Allah berikan kepada hamba-Nya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin, maka bawalah datang satu surah seumpama dengan Quran. Bukan satu Quran, satu surah sahaja. Satu surah saja. Ya. Itu mukjizat dia, i'jaz dia tu ada dalam Quran yang asal, iaitulah dalam bahasa Arab. Jadi Quranan Arabiyya, Quran bahasa Arab, ya. Jadi sebab itu bila kita pegang Quran, kalau kata pendapat ulama yang kata ada wudu pegang Quran tu, Quran yang mushaf tu lah. Tapi kalau dia ada terjemahan tu, maka sebahagian ulama yang menetapkan wudu pun tidak menetapkan wudu dah. Pasal apa? Pasal dah ada terjemahan tu, dia tidak solid sebagai mushaf Al-Quran. Ya, tidak solid lagi sebagai mushaf Al-Quran, ya, sebab ada terjemahan. Baik, jadi ini 4 kitab, ya, Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Quranul Karim. Maka Muslim beriman dengan segala kitab Allah. Beriman, mudah je kita nak beriman.
beriman semua ni kitab Allah, beriman bahawa semua kitab ini adalah wahyu Allah, beriman bahawa semuanya adalah kalam Allah. Takat tu cukup dah. Ya, tak payah nak pening-pening kepala dah. Ya. Apa kalam Allah tanpa huruf, tanpa suara tu tak usah duk kacau lagi. Tak usah duk kacau lagi. Kita beriman ini kitab Allah, ini wahyu Allah, wahyu Allah, ini kalam Allah. Cukup dah. Ya, cukup dah. Cukup dah. Ya, kitab Allah, wahyu Allah, kalam Allah. Ya, maknanya nisbah pada Allah lah. Mulia lah. Kitab ni mulia, nisbah pada Allah. Wahyu ni mulia, nisbah pada Allah. Kalam ni mulia, nisbah kepada Allah. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila orang musyrikin minta perlindungan kepada kamu, maka bagilah perlindungan hingga orang musyrik itu mendengar kalam Allah, yakni Al-Quran. Jadi kita beriman Al-Quran kalam Allah. Cukup dah tu. Ya. Ada lagi perbahasan tu. Kalam Allah ada huruf. Surah tu saduk kacau lah. Tak saduk kacau. Kita beriman kalam Allah sudah. Kerana itu jelas dalam Al-Quran Karim. Baik, namun dalam sudut amalan Muslim beramal dengan Quran. Ya. Kita hanya beramal dengan Quran, kita tidak beramal dengan Taurat, dengan Injil dan Zabur. Sebab apa? Sebab Allah mewajibkan kita beriman sahaja, tetapi Allah hanya mewajibkan kita beriman dan beramal dengan Al-Quran sahaja. Yang lain tu sekadar iman kitab Allah, wahyu Allah dan kalam Allah. Ya. Selain daripada itu, kita juga dimaklumkan di dalam Quran bahawa berlaku perubahan dalam kitab-kitab Allah yang lain, sebagaimana firman Allah, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima am mawadhi'i. Sebahagian daripada orang Yahudi mereka ubah kitab suci daripada keadaan asalnya. Jadi kita tak boleh nak jadikan panduan dah, kerana kitab itu sudah diubah. Ya. Jadi kita beriman dengan semua kitab Allah. Ya. Jadinya kalau timbul soalan, ya, siapakah yang masuk syurga antara Yahudi, Kristian, Nasrani dengan Muslim? Dalam bab kitab ni dalam bab kitab ni, siapa yang akan masuk syurga? Siapa yang akan masuk syurga? Yahudi dia beriman kepada Taurat. Mungkin dia beriman juga lah Zabur kot. Yahudi dia beriman kepada Taurat dan Zabur. Kalau Yahudi masuk syurga, maka orang Muslim juga akan masuk syurga, kerana orang Muslim beriman kepada Taurat dan Zabur. Kristian, Nasrani, dia beriman kepada Injil. Dia beriman tak Taurat? Boleh jadi kan? Kita kata dia beriman kepada Taurat. Kalau Kristian masuk syurga, orang Muslim juga akan masuk syurga, kerana orang Muslim juga beriman kepada Injil. Tapi kalau Muslim masuk syurga kerana beriman kepada Al-Quran, maka yang lain tu rasa macam tak cukup syarat. Pasal Yahudi tak beriman kepada Al-Quran. Ya, Nasrani, Kristian tak beriman kepada Al-Quran. Kita beriman semua, cukup syarat. Jadi pusing kot ni pun, kita beriman Taurat,
Pusing ni pun kita beriman Injil. Pusing di sini pun kita beriman Zabur. Quran kita beriman. Tapi sini ada kelompangan bagi Yahudi dan Nasrani. Jadi kita lebih sempurnalah dari sudut keimanan kerana kita beriman dengan segala kitab Allah, ya. Jadi pagi ini kita ambil itu situ, iaitu beriman kepada segala kitab Allah, asas dia. Kemudian kita bacalah dan kita kajilah Al-Quran untuk memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar tu pagi ni. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.